Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Teka-teki tentang siapa Menteri Besar Negeri Selangor akhirnya terjawab. Terbaru baru saja diterbitkan di malaysiakini.com bertarikh 18 Ogos 2023. Sultan Selangor perkenan istiadat angkat sumpah MB pada Isnin. Berita penuh. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah telah memberi perkenan untuk satu istiadat angkat sumpah jawatan Menteri Besar Selangor dan Exco yang akan diadakan pada Isnin ini. Menurut Istana Selangor, istiadat angkat sumpah dan ikrar aku janji serta pengurniaan surat cara pelantikan Menteri Besar itu akan diadakan pada jam 11 pagi di Istana Alam Shah di Klang. Istiadat angkat sumpah jawatan Exco juga akan berlangsung pada hari dan tempat yang sama tetapi pada jam 2 petang. Sebelum ini terdapat dakwaan bercanggah berhubung senarai nama calon Menteri Besar Selangor yang dihantar kepada istana. Sumber Pakatan Harapan PH memberitahu Malaysia Kini senarai itu mengandungi nama Amiruddin Adun Seri Setia Fahminga yang dilihat dekat dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim serta bekas pegawai Amiruddin Burhan Aman Shah. Bagaimanapun tanpa mendedahkan sesiapa, sumber yang rapat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula memberitahu Malaysia Kini sebenarnya hanya ada satu nama yang dihantar. Mengulas berkaitan senarai itu, Amiruddin semalam berkata perkara tersebut boleh ditanya kepada Anwar kerana ia dihantar oleh pemimpin itu. Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN di Selangor pada Sabtu yang lepas telah menyaksikan gabungan PH dan BN menguasai 34 kerusi, manakala Perikatan Nasional pula mendapat 22 kerusi. Sebelum ini, Anwar telah menamakan Amiruddin sebagai calon Menteri Besar sekiranya gabungan PH-BN memenangi PRN itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salah satu perbahasan paling rancak sekarang di internet ialah tentang satu memo bocor. Ada satu memo dokumen dikatakan bocor. Memo bocor, kononnya memo itu daripada pihak tertentu yang mencadangkan menggugurkan pertuduhan kepada Najib. Wow! Dan akhirnya AGC timbul, tampil dan buka suara. Peguam negara akhirnya rasanya tak sabar lagi, dah hilang sabar dan akhirnya timbul. Di malaysiakini.com 17 Ogos 2023. AGC siasat, memo bocor, cadang gugur pertuduhan pada Najib Razak. Wow! Jabatan Peguam Negara AGC menyiasat dakwaan dokumen bocor berkaitan pertuduhan terhadap Najib Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaraan Muhammad Irwan Serigar Abdullah. Peguam Negara Idrus Harun bagaimanapun enggan mengulas berkaitan kandungan dokumen 12 halaman itu. Katanya, kami sedang siasat kebocoran dokumen itu, kata Idrus kepada The Star. Dokumen itu didakwa sebagai memo dalaman dari pasukan pendakwaan International Petroleum Investment Company IPIC kepada bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Salinannya juga dikatakan telah dihantar kepada Ketua Pendakwaan AGC Manoj Kurup.
Dokumen pada 2019 itu yang kemudiannya tular mencadangkan 6 pendakwaan terhadap kes rasuah Najib dan Irwan digugurkan atas alasan pihak pendakwaan merasakan kes prima facie yang kukuh tidak dapat dikemukakan kepada mereka berdua. Sementara itu, Thomas berkata dia tidak ingat berkaitan dakwaan memo itu. Katanya pengunduran saya pada Februari 2020 tidak dijangka dan saya tinggalkan pejabat tanpa ambil satu fail pun katanya. Tambahnya justeru, saya tidak ingat semua ini. Kerana saya sekarang tiada akses kepada fail AGC katanya. Najib dan Irwan pada 2018 yang lalu dituduh di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan di atas kesalahan pecah amanah yang melibatkan dana kerajaan sebanyak 6.6 bilion ringgit Malaysia. Wow. Ini satu kes yang bukan calang-calang besarnya. Bagaimana dokumen 12 halaman, dokumen rasmi pula tu 12 halaman dapat bocor kepada media, kepada orang ramai sehingga ini menyebabkan terpaksalah dibuat siasatan. Dan itu patut untuk dibuat siasatan lah. Kerana 12 halaman itu adalah satu perkara yang penting dan rahsia. Tapi macam mana boleh terbocor? Persoalan paling utama ialah siapa yang membocorkan dokumen itu? Hanya orang-orang yang ada kuasa sahaja, yang ada yang ada akses kepada benda ni sahaja yang boleh dapat benda ni. Jadi siapa dia? Saya pun tak tahu, tak ada yang tahu, tapi akan disiasat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya disahkan bahawa negeri Perak berada dalam keadaan yang agak bahaya sekarang ini ataupun dalam pergolakan, dan memang benar bahawa memang ada usaha menggulingkan kerajaan perpaduan negeri Perak. Itu diakui sendiri oleh Sarani. Diterbitkan di malaysiakini.com, Sarani akui ada usaha guling kerajaan perpaduan Perak. Menteri Besar Perak Sarani Mohamad mendakwa memang wujud usaha daripada pihak tertentu untuk menggulingkan pentadbiran kerajaan negeri sekarang ini. Dakwaan Sarani sekurang-kurangnya ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN yang sedang cuba dipujuk untuk berpaling tadah untuk memberikan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Katanya, nampaknya mereka tak berpuas hati dengan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri sebab mereka mengharapkan jika PN merampas 6 negeri bermakna dia nak gambarkan satu gelombang baru penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Tapi itu tidak berlaku, kata Sarani selepas beliau mengadakan pertemuan dengan ADUN Kerajaan Perpaduan Perak di Ipoh dan dipetik oleh Sinar Harian semalam. Atas sebab itulah, kata Sarani, dia mengadakan perjumpaan dengan semua ADUN kerajaan bagi mengelakkan muncul perasaan saling mengesaki di antara satu sama yang lain. Kata ADUN Kota Tampan itu lagi, mereka adalah orang yang setia kepada penubuhan kerajaan perpaduan. Selepas pilihan raya umum PRU ke-15, pada November tahun lalu, BN dan PH mengadakan kerjasama untuk membentuk satu blok majoriti 33 DUN, kerusi di DUN sebelum menubuhkan kerajaan negeri.
DUN Perak mempunyai 59 kerusi DUN dan memerlukan sekurang-kurangnya 30 kerusi untuk mana-mana parti politik meraih majoriti muda. PN memenangi 26 kerusi DUN pada November 2022. Perak seperti kebanyakan negeri yang lain menguatkuasakan enactment anti-lompat parti dan memiliki undang-undangnya berhubung kekosongan luar jangka. Sarani berkata kesemua adun kerajaan telah pun sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus berdiri teguh mempertahankan kestabilan dalam kerajaan sekarang. Tegas Sarani, tindakan berterusan memainkan sentimen dan polemik politik tidak akan mendatangkan sebarang apa-apa manfaat kepada rakyat serta negeri. Malah katanya ia boleh menggugat kepercayaan pelabur sekaligus mengundang risiko kepada perjalanan pembangunan negeri yang pesat berkembang. Perlu ditegaskan tindakan menimbulkan persepsi jahat termasuk memokan fitnah kononnya Islam dan orang Melayu di negeri ini diambang kemusnahan wajar dihentikan. Kerana realitinya kepimpinan kerajaan secara kolektif committed mempertahankan keluhuran perlembagaan dan undang-undang tubuh negeri Perak Darul Rizwan katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.